Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani wa hdini qalbi bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'da fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah. Allahumma 'allimna ma jahilna ya Allah ya Tuhan kami, ajarkan kepada kami apa yang kami jahil. Berikanlah ma nasina, akan dari kepada kami apa yang telah kami lupa. Allahumma faqihna fid din, Allah ya Tuhan kami, fahamkan kami agama. Wa 'allimna ta'wil, ajarkan kepada kami Al-Quran. Allahumma rzuqna 'ilman nafi'a, ya Allah ya Tuhan kami, rezekikan amalan salihan taqabbala dan amalan yang saleh, amalan tersebut diterima. Wa rizqan halalan thayyiban, dan rezeki yang halal dan rezeki tersebut baik. Wa qala Allah Ta'ala fi muhkam tanzil. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raybin mimma nazzalna 'ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlihi وَدَعُوا شُهَدَاءَكُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ إِنْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا وَلَنْ تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. Sallallahu alaihi. Dan jika kamu berada dalam keraguan daripada apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami, maka datangkan olehmu satu surah serupa dengan Al-Quran, dan panggillah saksi-saksi kamu yang lain daripada Allah. Itu pun jika kamu daripada kalangan orang-orang yang benar. Dan sekiranya kamu belum melakukannya, dan sekali-kali kamu tidak akan berjaya melakukannya, maka takutlah kamu akan api yang mana bahan bakarnya adalah manusia dan juga batu, dan api itu disediakan untuk orang-orang kafir. Sallallahu alaihi. Benarlah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 23 dan 24. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi ini kita bertemu di masjid kita ni untuk kita kuliah subuh pada pagi ini. Mudah-mudahan kuliah subuh kita pada pagi ini diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah. Dalam kuliah kita yang lepas kita ada baca ayat ke-20 dari surah Al-Baqarah. Allah Subhanahu wa taala sebut dekat kita bahawasanya Allah Taala ni bagi kepada kita berbagai-bagai nikmat. Nikmat yang Allah Taala bagi kepada kita ni nombor satu, apa yang ada pada diri kita sendiri. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah Taala dah suruh kita ni semua abdikan diri kepada Dia. Caranya Allah Taala mungkin nikmat. Mungkin orang Kelantan panggil membakit, orang Kelantan bakit, orang sini panggil mungkin. Kita mungkin balik. Kita ni kadang-kadang suruh orang buat satu benda, kita suruh caranya adalah kita mungkin. Kita mungkin dan kaedah itu Allah Ta'ala guna. Allah Ta'ala nak suruh kita ni abdikan diri kita kepada Dia. Cara dia mungkin. Apa yang dia mungkin? Mungkin dia tu nikmat. Nikmat yang dia telah bagi pada kita. Dan nikmat yang Allah Ta'ala mungkin pada kita ni nombor satu, nikmat yang berbentuk kita sendiri. Kita ni ada ni Allah Ta'ala buat. Bukan sekadar kita je Allah Ta'ala buat, bahkan orang-orang yang sebelum daripada kita, mak kita, ayah kita, nenek kita, tok kita, moyang kita, nyek kita, akak semua yang buat tu Allah Ta'ala. Kalau kita, Allah Ta'ala sebut hanya kita je Allah Ta'ala buat, takut-takut kita tak teringat. Tapi Allah Ta'ala boleh sebut sekali untuk nenek kita, sentuh sentimen kita dan sentimen kita. Sebab ada manusia ni disayangkan pada mak bapak dia lebih daripada dia sayang diri dia sendiri. Kadang-kadang bila kita sebut tentang nikmat yang Allah Ta'ala bagi pada kita, tak teringat sangat. Dan bila sebut nenek kita, rasa malu sikit dengan Allah. Sebab apa? Sebab sentimen kita sayang dengan mak bapak kita dulu kan. Dan ada juga Allah Ta'ala dah sebut nikmat kita. Satu lagi nikmat dia buat untuk nenek kita dulu. Bukan sekadar itu, dia mungkin juga nikmat yang berbentuk infrastruktur. Kita hidup atas muka bumi Allah SWT ni, kita akan rasa senang apabila tempat itu ada infrastruktur, ada kemudahan-kemudahan. Kita ni duduk dekat Malaysia sebagai contoh. Kita duduk dekat Malaysia ni,
Kita duduk dekat country home sebagai contoh kan, kita rasa senang sebab dia infrastruktur, ada jalan raya, ada tu, ada ni, ada bas, kita nak pergi mana-mana pun senang. Jadi kalau orang sebut tempat tu baik, kita jadi seronok nak duduk tempat. Kita pergi satu tempat yang kadang-kadang kemudahan awam dia senang, jadi kita seronok nak duduk kat tempat tu. Sebab apa? Sebab ada kemudahan. Allah Ta'ala ni cipta kita, lepas tu cipta tu nenek kita, bukan sekadar tu, bahkan infrastruktur pun dia buat. Apa dia infrastruktur tu? Kata Allah Ta'ala, Alladhi ja'ala lakumul arda firasyan. Dia jadikan bumi ini terhampar. Bumi itu hakikat sebenarnya bulat, tapi dalam bulan bumi itu kita rasa terhampar. Bukti bumi itu bulat, kita duduk kat tepi laut pun kita tak nampak ujung. Ujung pun kita tak nampak. Bila kita naik kapal tu, kita jalan-jalan, apa pun nampak ujung, sepadan sebuah tu kan, menandakan bumi itu bulat. Lepas tu kita baca dalam Quran kan, Allah Ta'ala sebut yang bumi itu sendiri bulat. Apa lagi? Ahli sains sendiri, dia pergi naik jet dia tu, roket dia tu pergi ke bulan, tengok bumi itu bulat, tahu bumi itu bulat. Dalam keadaan bumi itu bulat, kita akan bumi itu rasa terhampar. Nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kita. Bukan sekadar bumi itu Allah Ta'ala bagi, yang keduanya Allah Ta'ala kata was-samaa'a bina'an. Ada langit pula kat atas tu kan. Dan langit tu pula tu dia macam-macam, ada kehidupan pula kat atas. Nah, Allah Ta'ala sebut bina'an, maknanya ada pembinaan pula kat atas. Dan langit tu pula yang kita dapat tahu ada 7 lapis. Dan tiap-tiap lapis tu ada cara hidup dia, dan tak serupa cara hidup kita di dunia. Kita ni antara kehidupan kita di bumi dengan di bulan pun dah tak sama dah. Kita di bumi ni dia ada graviti, dekat bulan tak ada graviti. Kita dekat bumi ni kita kena ada oksigen dengan karbon dioksida. Bila kita bernafas tu masuk oksigen, bila kita keluar tu karbon dioksida. Sistem ni tak ada dekat bulan. Bulan tak ada sistem ni. Sistem ni ada di bumi. Dan bulan dengan bumi itu baru lapisan langit pertama. Ni kita cerita daripada lapisan pertama nak pergi lapisan kedua, itu ada alam dia pula, ada cerita dia pula. Apa dia? Wallahu a'lam. Kita tak tahu kan. Kita sekarang dalam sekadar langit pertama ni pun tak nak bilang tentang ilmu-ilmu Allah SWT. Atas-atas lah lagi lah kita tak tahu. Dan Allah Ta'ala buat. Allah Ta'ala buat. Bukan sekadar tu. Allah Ta'ala kata wa anzala minas sama'i ma'an fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Daripada langit itu pula Allah Ta'ala turunkan air hujan. Dan air hujan itu pula ada tempat dia break sekejap, stesen dia tu, namanya awan. Daripada awan tu pula dia turunkan air sikit-sikit dekat kita. Dan kenapa dia turun air sikit-sikit? Allah Ta'ala sebut fa akhraja bihi minas samarati rizqan lakum. Bila turun air hujan, maka datanglah tumbuh-tumbuhan, datanglah buah-buahan, datanglah macam-macam penghidupan. Daripada penghidupan itulah merupakan rezeki kepada kita. Nikmat Allah Ta'ala bagi kepada kita. Jadi bila Allah Ta'ala bagi macam-macam nikmat yang kita mungkin semua ni, Allah Ta'ala pesan fala taj'alu lillahi andatan wa antum ta'lamun. Jangan sekali-kali kamu syirikkan Allah. Jangan sekali-kali kamu syirikkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam keadaan kamu tahu bahawa segala nikmat-nikmat itu dibuat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Ta'ala ni dia mungkin tu sebenarnya makna tujuan dia. Mungkin tu biar ada satu benda dalam hati kita, iaitu mengabdikan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kadang-kadang kita ni kadang-kadang rasa malas buat ibadat sebagai contoh kan. Kadang-kadang timbul satu hari tu rasa malas nak sembahyang. Cuba ingat balik nikmat-nikmat Allah Ta'ala. Fikir balik. Fikir-fikir tu, bila kita fikir pada masa tu, insya-Allah kita rasa bersalah sangat kalau kita malas nak sembahyang. Kita rasa malas, kita rasa malu sangat dengan Allah SWT kalau kita nak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gitu. Jadi dalam ayat yang kita sebut tadi lah, secara ringkas kita ulang balik apa yang kita ulang kuliahkan dalam lepas ni. Allah Ta'ala ni cerita nikmat-nikmat nak suruh kita abdikan diri kita kepada dia. Cuma dalam keadaan Allah Ta'ala cerita nikmat-nikmat yang banyak tu pula, ada lagi manusia lagi. Ada lagi manusia lagi. Kenapa dia degil? Dia rasa dia lagi canggih daripada Allah. Dia rasa ada benda yang dia tu bakar yang tak ada pada Allah. Hati dia, rasa dia. Apa dia? Antaranya berlaku pada zaman Nabi Muhammad SAW. Orang Arab dulu ni dia orang ada kepakaran. Apa kepakaran yang ada pada orang Arab ni? Kepakaran yang ada pada orang Arab ni adalah mereka ni hebat daripada sudut sastra Arab, syair. Dia orang dia bercakap penuh dengan seni. Bila dia orang bercakap ni, bahasa dia orang bagus. Dia orang Arab kan? Orang Arab ni macam tu. Jangan banding Arab sekarang. Arab sekarang tak mudah. Pergi ke negara Arab, dengar orang Arab cakap tak bel. Arab sekarang cakap memang tak bel. Betul? Pernah cakap terang lah. Kata kalau duduk kita ni, kalau duduk
Kita belajar bahasa Arab. Bahasa Arab yang kita belajar kat Malaysia ni bahasa Arab Quran. Kalau nak pergi kedai itu, dia akan tanya kita aina tadhhab. Dia kita kata ini al-dhahab ila dukan. Itu Arab Quran. Arab Quran. Aina kat mana kamu tinggal? Aina taskunu. Itu sebutan Arab dia. Nak pergi ke mana? Aina tadhhab. Segi bahasa Arab. Ini Arab Quran. Tapi kalau kita belajar bahasa Arab ini, lepas tu kita pergi ke negara Mesir, kita cakap bahasa dekat Arab Mesir. Mesir tak faham. Arab Mesir tak faham. Sila pula dia buat gelap pula kat kita. Betul, cerita ni real lah. Sebab Arab Mesir, bila kita kata Ainan Tadhhab, nak pergi ke mana? Dia tak sebut Ainan Tadhhab. Alafain. Lain lah tu. Alafain, pergi ke mana? Ainan Tadhhab, pusing-pusing jadi Ain Alafain. Nampak? Dah jauh. Jadi kita ni akan faham tu. Arab pun kita tanya Alafain, pergi ke mana? Oh, kita belajar bahasa Arab Quran. Kita bukan belajar bahasa Arab dia. Last sekali, Arab pun sendiri tak faham bahasa Arab. Ini berlaku ni memang real, cerita memang real. Kita pergi dekat Mesir juga lah. Kita kata nak apa kan? Kita pergi kedai dalam bahasa Arab Quran kata Mada Turi, kau nak apa? Tapi Arab Mesir dia tak sebut Mada Turi. Dia sebut Aiz'e. Aiz'e. Itu Mada Turi dengan Aiz'e. Di mana di Mesir? Kalau pergi kat Syria dia sebut Ishtibra. Lagi dia Arab Syria dengan Arab Saudi. Ishtibra. Kau nak apa kan? Itu nak cerita Arab. Apa lagi? Bitahmal A. Kalau kita dalam bahasa Arab Quran disebut Maza Taf'al. Kau buat apa? Arab Mesir dia sebut Maza Taf'al. Dia sebut Bitahmal A. Kau buat apa? Pelik semua. Lepas tu bila kita sampai dekat Mesir, kadang-kadang kita cakap bahasa Arab Quran, Arab pun sendiri kita menung. Arab sendiri kita menung. Orang Melayu lagi menung. Sebab orang Melayu tak mengerti bahasa Arab. Kita pergi negara Arab, dekat Arab Quran pun Arab sendiri kita menung. Anda ingat masa anda belajar Mesir dulu, naik bas, saya cerita naik bas. Arab ni dia ada satu budaya lah Arab. Arab ni budaya dia suka cakap banyak. Ni Arab. Betul. Arab, orang Pakistan, dia suka cakap. Kalau diam tu, kita tengok mesti tidur. Tambah tu pumpam cakap. Jadi kau diam. Kita paling tidur memang. Ini sebenarnya orang Arab. Jadi orang Pakistan, memang Arab tidur. Dan orang Pakistan pun macam tu. Dan cerita ni pengalaman belajar lah. Dia tak mahu nak tegur harta lelaki dan perempuan. Arab. Anda ingat masa belajar di Mesir, cerita ni pengalaman lah. Hari peperiksaan, kita naik bas nak pergi ke universiti lah. Daripada rumah kita, rumah sewa nak pergi universiti. Naik bas tu, hari tu ada imtihan peperiksaan yang berkait dengan Al-Quran. Apa Quran? Di sana, belajar Azhar wajib apa Quran. Itu wajib lah. Cuma orang kita pergi tu, dia kata apa Quran, tapi tak hafal pun. Orang yang betul. Kita pandai lah wayang macam nak masuk sana kan. Jadi dia kena apa Quran. Orang Malaysia ni apa Quran sebanyak 7 surah. Paling kurang kan 7 juzuk. Orang Malaysia ni 7 juzuk. Kalau orang Arab mesti 30 juzuk. Orang Arab. Dia bagi kemudahan sikit lah untuk orang Malaysia. Jadi hari itu ada imtihan peperiksaan yang berkait dengan Al-Quran. Kita pergi. Masa kita pergi itu kita bukan Quran. Ada Quran kecil tu kan. Naik atas bas tu duduk atas bas tu bukan Quran, baca Quran. Tiba-tiba datang seorang perempuan Arab. Ini cerita pengalaman anak sendiri. Datang seorang perempuan Arab. Dia naik atas bas. Orang Arab ni dia ngaji Azhar. Quran dia hafal. Tapi kadang-kadang pakai skirt dia Arab ni. Pakai skirt tapi Quran hafal. Kita ni ustaz lagi Quran. Tak ingat. Cantik. Beza orang Melayu dengan Arab ni kan. Ada seorang perempuan Arab pakai skirt duduk kat tepi. Dia hafal Quran Syekh. Lupa Quran dia. Tak ingat Quran. Dia tengok ni kawan tu. Dia pula itu kan. Tak apa-apa nak baca Quran pada dah itu. Dia tengok lemah. Minum Arab tu tapi aku pula kan. Kita buat tak layak lagi mampu dia Arab. Aku nak pergi serui. Pula lah Quran. Perempuan dia baca. Arab ni dia suka bersepah. Dia tengok itu. Dia tengok itu. Dia tahu tak kita hidup kemik. Dia tu orang hidup mancung. Arab dengan Melayu mana sama kan. Hidung dia mancung. Kita hidup kemik. Hidung orang dia lawa. Kita tak lawa. Kadang-kadang di separuh-separuh mata dia biru. Kita ni mata macam kita je lah. Orang Melayu tak ada mata-mata dia pun mata hijau ni. Tak ada. Kalau ada pun contact lens tu. Kalau ada pun kan. Tapi Arab tak. Arab ni kan jumpa tu mata biru. Kita tengok pun. Oi. Apa. Kita tengok sekali Arab pun. Ada apa dia niat dulu nak kamu Arab. Dia orang Arab tak nak kamu. Tak ada apa juga. Niat kau ada juga. Tapi tak tahu lah. Tak tahu lah. Tapi nak bagi tahu je. Memang niat dia memang ada lah. Tengok orang Arab.
kata perempuan Arab ada di kita, dia tengok kita, dia tanya kita. Dia tanya, dia tengok mungkin kata, anta Malaysia walai, kamu anta Misri walai, kamu ni orang Mesir, orang mana? Soalan ni. Kita kata anak Malaysia, saya orang Malaysia. Dia bertanya, dia tak balik fil Mus, kau buat apa dekat Malaysia, kat Mesir? Tanya waktu. Dalam bahasa dia bukan bahasa Arab Quran, itu bahasa Arab Mesriah, bahasa Arab kampung Mesir. Dia tak balik fil Mus, kau buat apa kat Mesir ni? Kita kata adrus, saya belajar kat sini. Oh, tadrus belajar apa? Anak kata di adrus syariah Islamiah. Saya belajar syariah Islamiah. Tidak hafiz Al-Quran, kalau macam tu khabar Quran. Ayah Habib, Wallahi, anak hafiz Al-Quran. Betul, saya baca Quran. Jika tak tahu Allah, baca Quran. Tapi itu juzuk, betul lah. Juzuk, kenapa Quran? Ada anak dulu baca Quran, tapi tak ingat. Baca Quran, buka dulu. Anak masa umur 13 tahun baca Quran dulu kan. Kita boleh sebut yang kesekat kita ingat lah. InsyaAllah habis Al-Quran, InsyaAllah Al-Quran. Dia kata, dia bila dengar kita sebut kita baca Quran, dia kata, ittasil hadhil ayat. Boleh tak buat tolong semua ayat ni? Dia test gitu. Wabashirin ladina amanu wa amilus solihat. Anak kata mampu buat Arab kan Quran buat ayat. Dia kata orang Arab, dia Arab ni memang Allah Taala bagi satu istimewaan pada orang. Memang ingatan dia orang kuat. Tu Arab memang ada satu kelebihan. Sebab juga orang Pakistan pun ada kelebihan yang ada pada orang Pakistan. Bahasa dia orang bagus, lepas tu kadang-kadang ingatan dia orang kuat, orang Pakistan. Kita kat Malaysia ni macam kata orang tak nak jumpa orang yang dia boleh mengajar, dia boleh sebut kitab ke surah motor bagi ke motor. Dia boleh, kita ada seorang Ustaz Syariful. Tapi Ustaz Syariful dia mengajar, dia boleh sebut ayat Quran, ayat Allah pun, surah Allah pun kan. Yang dekat negara Arab dengan negara Pakistan, anak bukan jumpa, dia boleh sebut ayat Allah pun, surah Allah pun. Dia bukan boleh sebut itu, dia boleh sebut kitab apa insya-Allah balik ke Allah. Anak dah jumpa dia kepala otak dia pun tak tahu lah. Nak cerita ada orang Arab macam itu dan ada orang Pakistan begitu. Tahu? Anak nak gambarkan bahasa Arab tu sendiri itu dah berubah. Bahasa Arab di Mesir, bahasa Arab di Syria, bahasa Arab di Saudi, dia tak sama. Kita dekat Malaysia kalau kita belajar bahasa Al-Quran, Al-Baqarah, lembu betina tu kan. Dan sebut Al-Baqarah disebut Al-Baqarah. Qaf jadi gong. Kadang-kadang pergi ke Mesir tu ada sebuah Arab pun kita tolak jadi imam. Dia baca Quran, idza jaa nasrullahi wal fath. Dia tak baca idza jaa, dia sebut idza jaa nasrullahi wal fath. Ja tu jadi gong dekat Arab. Lepas tu kadang-kadang dia budak Malaysia kita baru sampai kat negara Arab dipanggil kita ya rajulun. Rajulun tu makna Melayunya wahai lelaki. Tapi jin jadi gong, jadi ya rajul. Jadi rogol lah bahasa Arab. Ya rogol panggil. Ya rogol. Jin jadi kau bahasa Arab Mesir. Jadi Arab Mesir itu sendiri yang Arab tu pun kadang-kadang dia tak berapa nak faham dalam bahasa Arab. Sebab kebiasaan dia orang. Kalau mudah faham, orang Kelantan tak faham bahasa KL. Macam tu lah misal. Kita pergi kat Kedah, kita cakap bahasa KL. Contoh. Cakap KL dia tu kat mana kat Kelantan. Teman orang Kelantan ni dia mau kecek kapur ni. Kita balik kan. Ataupun orang Kelantan bagi tak KL, dia cakap Kelantan bukan, orang KL pula tak faham. Ada, memang dia tak faham. Anak cerita masa dia jadi pondok dulu. Pondok Persimah Kelantan, dia belajar. Pondok dulu tak bawa Persimah Kelantan. Seorang kawan yang orang Perak, dia pergi belajar dekat pondok. Guru Haji Allah Yarham, Guru Haji Abdullah, pondok dulu kampung ni. Dia cakap Kelantan bukan Kelantan biasa tau, dia Kelantan pekat Kelantan. Yang Kelantan, Kelantan Ulu dia pakai. Botol, dia tak pakai botol, dia pakai jebuk. Jebuk dia panggil. Dia kata ambil air pun dia jebuk. Kita ni kamu dia nak terima jebuk. Botol tu dia tak tahu. Dia Kelantan tu pula dia ada pula mazhab bahasa Kelantan. Jadi kalau orang Kota Baru dia tak sebut bulan, dia sebut bulan. Kota Baru. Adik Pasimah, anak-anak orang Pasimah. Orang Pasimah dia sebut bulan, dia sebut bulan. Jadi kita tahu maklum nas. Bulan ke bulan. Itu nak cerita itu mazhab bahasa Kelantan. Kawan kita ni orang Perak pergi ngaji pondok kat Kelantan bukan Kota Baru tu. Pasimah mengaji. Tunggu haji lah mengajar bahasa Kelantan. Umpah-umpah nak mengajar. Habis kelas duduk sembang dia kata aku ni tak faham mengajar. Dia kenapa tak faham? Aku tak faham bahasa Kelantan.
Ada juga orang Perak sama-sama Malaysia tak faham Kelantan. Pelik apa kalau kita belajar bahasa Quran, kita pergi kat negara Arab, kita dengar Arab Mesir cakap tak faham. Pelik apa? Biasalah tu. Inilah hakikat bagi orang Arab. Tapi kalau kita Bostan balik era zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Era sahabat Nabi dulu, itu bahasa Arab itu sana. Bahasa Arab yang orang guna tu pure Arab. Yang Arab tu kalau kita dengar tu syok kita dengar. Macam kita orang Melayu ni tak faham bahasa Hindustan, tapi syok dengar lagu Hindustan. Faham? Tak faham pun Hindustan tu. Tak faham. Tapi download dalam internet dengar. Layan kadang-kadang lagu tu tak tahu pelekor tak faham pun. Bila time-time sedih tu bahasa sedih dia pun. Kenapa sedih tak tahu Ustaz. Dia cuma bahasa sedih. Dia boleh rasa sedih, malah tak faham pun. Tapi itulah hakikat sedap di bahasa Hindustan. Betul tak faham? Itulah hakikat bahasa Arab era zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Orang Arab pada zaman tu bila dia orang cakap memang indah bahasa dia orang. Tiba-tiba datang Quran. Datang Quran, dan Quran itu bahasa dia lagi best. Orang Arab dengar tu ke mana? Lagi sedap. Kita kena dengar syair sedap-sedap tak? Tapi bila dengar ke Quran ni, kita pun jual kedai juga. Nak banding dengan bahasa Arab Al-Quran. Jadi disebabkan orang Arab ni orang hebat segi sastra Arab. Bahasa Arab dia orang bagus, dan dia orang rasa dengan sastra Arab yang bagus itulah menyebabkan dia orang rasa dia orang lagi canggih daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia orang rasa dia orang canggih. Bila Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dibaca Quran, jadi macam mana nak buat? Dia orang tu rasa tolak Al-Quran tu barang syair kita lagi pun. Dia orang Arab ni dengan bahasa Arab ni sampai satu tahap dia orang boleh buat duit dengan bahasa. Macam tu Arab. Sebab tu dekat Arab dulu dia ada dekat zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum itulah awal Islam dan sebelum dia ada satu pasar dekat Mekah. Nama pasar tu Suqul Uqas. Nama pasar Suqul Uqas, nama pasar. Apa benda berlaku di pasar tu? Orang kita pergi pasar Suqul Uqas ni. Pasar Uqas ni kita tak jumpa orang jual sayur. Pasar Uqas ni kita tak jumpa orang jual ikan. Kita tak jumpa orang jual kuih macam masa malam kita. Tak ada. Yang ada apa dia? Pentas-pentas tempat orang baca syair. Tu nak cerita. Macam mana? Orang Arab ni dia pergi dekat orang yang hebat-hebat sastra ni, dia akan berdiri atas pentas tu, dia baca syair. Lepas tu orang kaya dengar, dia bagi duit. Sebab apa baca syair Islam? Nampak? Arab dulu macam boleh buat duit kerana sastra. Arab dulu. Malaysia tak ada. Ini tak ada dalam sejarah orang Melayu, tak ada. Orang Melayu ni kalau ada hebat pantun pun masa meminang. Itu orang Melayu. Masa meminang tu dia baca pantun pumpah dia baca kan. Dia bersilap kawan tu dengan pantun. Itu canggihnya orang Melayu kan. Orang Arab dia sampai boleh buat duit pula dengan syair. Bila diorang boleh buat duit dengan syair Arab dan diorang sedang macam ni, diorang mula rasa nak remeh-remehkan Al-Quran itu sendiri. Jadi bila diorang nak remeh-remehkan Al-Quran, Allah Ta'ala balas balik syair itu dengan sastra Al-Quran. Sastra Arab itu sendiri Allah Ta'ala balas. Dan sastra Arab itu merupakan mukjizat Al-Quran. Mukjizat bagi Al-Quran. Kita timbul soalan, kenapa Allah Ta'ala balas mukjizat orang Quraisy pada masa itu dengan sastra Arab? Mukjizat ni daripada kalimah al-ajzu. Al-ajzu ni makna lemah. Orang perempuan tu dalam bahasa Arab dia panggil al-ajuz. Al-ajuz maknanya orang perempuan tu. Orang lelaki tua Arab panggil al-syaikh. Bahasa Arab al-syaikh maknanya pakcik. Kita ni sama-sama kita panggil syekh. Maknanya orang tua tu. Dan dia satulah orang tua panggil syekh. Satu lagi syekh mereka untuk alim pun dia panggil syekh juga. Itu nisbah pada orang Arab. Kalau orang Pakistan pula tu guru ni dia panggil Maulana, Maulawi. Itu style orang Pakistan. Kalau kita pergi dekat Iran tu pula dia panggil Ayatullah. Style lah. Bagi dekat Malaysia ni dia panggil Tuan Guru. Dia panggil apa lagi? Dia panggil Ustaz. Ustaz dia pergi ke Arab, driver taxi. Betul. Driver taxi itu Ustaz. Kat Malaysia dia orang mengajar dia panggil Ustaz. Bunyi canggih tak? Betul. Anak boleh sampai kat Mesir, dia bagi driver taxi become ni Ustaz. Berapa ni harga ni Ustaz? Dia panggil Ustaz. Driver taxi panggil Ustaz Syekh. Yang Ustaz driver taxi ni semayang pun tak.
Nak cerita mana? Jarang. Apa kita di Malaysia, ustaz tu orang agama lah. Dalam bahasa kita kan, ustaz. Apalagi tuan guru agama kat Malaysia. Kalau kita pergi kat Thailand tu, dia panggil babok. Dekat Thailand kan. Kat Thailand panggil babok. Dia panggil kru. Ada sebab panggil kru. Kru ni cikgu, bahasa siam kan. Adalah style masing-masing. Orang Arab dia panggil tubuh-tubuh besar ni panggil Al-Syeikh. Al-Syeikh ni yang pertama merujuk kepada tubuh-tubuh besar, satu lagi merujuk kepada orang-orang tua. Betul Arab ada pepatah. Kita panggil Al-Syeikh kaifal hal. Kadang-kadang dia balas balik panggilan. Kita ya Syekh apa khabar? Dia kata lastu bi syaikhin fa inna syaikha yadibu dibaban. Arab jadi patah dia. Jangan panggil aku Syekh, kerana Syekh itu adalah orang tua yang jalan duduk-duduk. Kata dia. Kata orang Arab, itu pepatah orang Arab lah. Tapi orang Arab ni kadang dia panggil tubuh-tubuh dengan panggilan Syekh. Satu lagi orang tua dia panggil Syekh. Adapun orang perempuan tu Arab panggil Al-Ajuz. Al-Ajuz orang perempuan tu. Sebab apa? Sebab orang tua ni dilihat lemah. Al-Ajizu lemah. Mu'ajizat atau kalimah lebih kurang. Ajizat, mu'ajizat, ada ain, jim dan sa. Pasal mu'ajizat maknanya melemahkan. Melemahkan. Mu'ajizat ni maksud ni dia melemahkan musuh. Itu maksud mu'ajizat. Faham? Dan mu'ajizat ni diberikan kepada Nabi ni sesuai dengan situasi musuh-musuh Nabi pada zaman itu. Zaman Nabi Musa AS, musuh pada masa itu kuat dari sudut sihir. Bila dia orang ni hujah sihir. Macam Fir'aun nak alai tu, dia ada ahli sihir ni kan. Jadi bila nak hujah, tunjuk siapa paling terror sihir. Jadi bila nak lawan sihir, mukjizat Nabi Musa AS nak tongkat. Nampak? Sebab apa? Sebab tongkat itu sendiri itu mengatasi sihir. Iaitu bila dia balik, boleh tukar jadi ular yang besar. Anak konda lah, masa kita sekarang. Naik ular konda, ular besar, dia pergi makan habis ular-ular kecil yang merupakan sihir bagi ahli sihir Fir'aun pada masa itu kan. Maknanya sifat mukjizat itu dia boleh mengalahkan musuh. Nabi Yunus AS, Nabi Yusuf AS. Nabi Yusuf AS ni pada zaman tu orang ni suka berkhayal-khayal. Ni zaman Nabi Yusuf AS. Dan orang ni suka berkhayal-khayal dan dia ada ahli nujum yang kerja dia orang menafsirkan khayalan-khayalan orang zaman tu. Jadi Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi Yusuf AS adalah boleh mentakwil mimpi. Bila orang mimpi, dia jumpa dia sebut satu. Dia kata masa mimpi kamu diam. Ini mukjizat yang Allah Ta'ala bagi pada Nabi Yusuf AS. Nampak? Sesuai dengan siapa yang dia hadapi. Nabi Muhammad SAW tinggi. Nabi Muhammad ni mukjizat dia banyak. Mukjizat Nabi SAW. Antaranya adalah orang ni dia bangga dengan orang ni dia tunjuk Nabi Muhammad SAW bulan. Tu bulan tu kata dia duduk kat situ. Kalau betul lah kamu ni Nabi, kau tu dah kerat bulan. Nabi Muhammad nak melemahkan musuh. Caranya adalah Allah Ta'ala bagi mukjizat pada Nabi Muhammad untuk belah bulan. Isyarat dengan tangan terbelah 2 bulan tu. Betul dicantumkan balik. Nampak? Maknanya sebab mukjizat itu boleh melemahkan musuh. Dan apakah kekuatan musuh pada musuh itu? Itulah mukjizat yang datang. Jadi kekuatan orang Arab pada zaman itu adalah bahasa Arab. Kekuatan orang Arab pada masa itu adalah bahasa Arab. Kekuatan orang Arab pada masa itu adalah sastra Arab. Bila orang Arab pada masa itu kekuatan mereka adalah sastra Arab, maka mukjizat Al-Quran pada ketika itu adalah sastra Arab, iaitu sastra yang ada di dalam Al-Quran. Itu hikmah dia. Itu sebabnya kenapa Allah Ta'ala mengisrah balik sastra Arab dengan sastra Al-Quran. Itu hikmah. Sebab itu orang bagi Al-Quran itu merupakan mukjizat. Kenapa zaman itu tak cerita pasal sains? Sebab orang Arab masa itu mana berarti sains pun. Orang Arab masa itu mungkin semua sains. Kenapa orang Arab? Apa dia ni? Dia pun tak tahu apa dia. Yang dikatakan sains. Tapi kalau kita kaji betul-betul, Quran itu sendiri banyak menceritakan tentang sains. Banyak. Kalau orang belajar betul-betul lah, kita belajar Quran sekarang kita ambil sains dari sudut hukum fiqh, bab akidah, bab tasawuf. Itu yang kita selalu kaji Al-Quran. Cuba kita kaji Quran ada dengan sains yang lain pula. Kaji dari sudut sains. Kita tengok perkataan Nabi SAW sejauh mana benar dia perkataan Nabi SAW lagi pada sudut sains. Ada banyak benar. Macam contoh kita baca hadis iza walagal kalbu fi ina'i ahadikum falyghsilhu sab'a marat wa lawanna bi turab. Bila anjing jinak dalam bekas air kamu nak guna bekas tu, kamu kena basuh dengan 7 kali basuh, satu-satu dengan air tanah. Cuba kita kaji sudut sains, kenapa tak guna sabun? Kenapa Nabi Muhammad sebut
tanah. Kenapa? Sebab saya buat kajian, rupa-rupa anjing ni dekat air liur itu tak ada bakteria yang bahaya. Bakteria itu tidak boleh dihapuskan kecuali menggunakan tanah. Orang dah buat kajian dan terbukti benar apa yang diungkapkan oleh Nabi Muhammad SAW. Orang kaji Al-Quran dari sudut astronomi. Orang teropong bulan, bintang